Assalamualaikum, salam Sarawakku sayang. Saya Luqman Muhammad untuk Berita TVS 15 Ogos 2020. Ini tajuk-tajuk utama untuk hari ini. Guna kereta mewah tumpas. Naik taraf Jalan Padawan siap suku ketiga 2022. COVID-19, kluster perubatan kucing tamat. Baik, kita mulakan dengan laporan ini. Cubaan menyeludup 20 pendatang asing tanpa izin menggunakan kereta mewah berjaya digagalkan pihak polis dalam satu serbuan sekitar jam 10.45 malam semalam. Serbuan di Jalan Tikus Ladang Sawit Mongkos itu berjaya menahan 15 lelaki dan 5 wanita warga Indonesia tanpa sebarang dokumen perjalanan yang sah. Kata Komander Brigade Pasukan Gerakan Am Sarawak, SSC Manca Atta, 4 lelaki disyaki menjadi ejen kepada sindiket kemasukan warga asing terbabit turut ditahan. Kesemua parti ditangkap di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63 kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan yang sah. Suspek warga tempatan pula ditangkap di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran Anti-PSOM 2007. Seorang suspek warga tempatan turut cuba menghulurkan wang suapan sebanyak RM2,000 kepada Ketua Pasukan Serbuan agar tidak dikenakan undang-undang. Namun tindakannya hanya sia-sia dan akan disiasat di bawah Seksyen 17-B Akta SPRM 2009 atas kesalahan memberi atau menawarkan rasuah. Kutuk sekeras-kerasnya, demikian respon Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terhadap kegiatan pemerdagangan organ manusia bagi tujuan pemindahan melalui transaksi perniagaan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Malaysia komited melindungi kesihatan dan keselamatan setiap penderma serta penerima organ. Ini katanya dicerminkan menerusi penggubalan Akta Tisu Manusia 1974 yang mengawal pemindahan organ bagi tujuan terapeutik. Menerusi obligasi di peringkat negara dan antarabangsa, Kementerian juga tidak menyokong mana-mana individu atau organisasi yang terlibat dalam pemerolehan organ secara haram dan tidak beretika serta akan memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa yang melakukan siasatan sekiranya perlu. Tidak mungkiri janji, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg merasmikan projek naik taraf Jalan Padawan Fasa 1 Tapah bahagian Serian. Projek dengan kos pembinaan bernilai RM34.9 juta itu telah dimulakan pada 20 September 2019 dan dijadualkan siap pada 11 September 2022. Kata Abang Johari, projek tersebut sepatutnya dibiayai Kerajaan Persekutuan yang ketika itu di bawah Barisan Nasional BN. Namun pelaksanaannya dibatalkan Kerajaan Pakatan Harapan PH. Rentetan itu, beliau mengambil keputusan untuk mengambil alih projek tersebut demi kesejahteraan masyarakat setempat. Jalan tu 30 km, kita lancar fasa pertama. Tadi JKA madah mungkin si cukup. Terpaksa lah cari lagi tambah sikit untuk fasa kedua supayanya siap seterusnya Jalan Padawan. Jalan tu pun berbengkok-bengkok. Jadi JKA madangan saya tadi nyari align diluruskan. Kemana dibuka jalannya, diperbesarkan dan ia akan lebih selamat untuk digunakan Jalan Padawan itu. Jadi inilah apa yang kita laksanakan. Apabila saya madah lulus, janji saya laksanakan janji saya. Bagi projek naik taraf jalan untuk fasa 2 pula katanya, ia akan dilaksanakan sekiranya tapak kepimpinan masih di bawah Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS. Saya sedapat beri respon awal sebab kuasa GPS
si lama lagi habis. Tapi mun kita beri balik kuasa dengan GPS, jalan tu akan kita laksanakan. Kerana kita tahulah GPS hanya kuasanya tahun baru 2021. Mula jaya tu panjang. Jadi saya si mau pemula. Apabila kita beri kuasa kepada GPS balik, jalan ini akan kita laksanakan hinggalah ke Tebeduk. We will implement subject you give back us the power. Saya janji, saya akan beri tepati janji saya. Janji ditepati. Itulah ungkapan yang sesuai bagi projek naik taraf jalan Padawan Fasa 1 yang Fasa 1 Tapah bahagian Serian yang sudah dimulakan pada September 2019. Dan projek tersebut yang menelan kos pembinaan sebanyak RM34.9 juta dijangka siap pada September 2022. Dan diharapkan dengan siapnya projek ini nanti, ia akan memberi manfaat kepada penduduk setempat selain memudahkan mereka menjalani aktiviti harian. Saya Safian bersama juru kamera Izwan Shazmizi untuk TVS. Baik fasa 1 maupun fasa 2, masyarakat setempat menerima baik projek jalan yang diumumkan Ketua Menteri. Sebenarnya kami berterima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana di fasa 2 nanti dia akan bina jalan dari Tebeduk menghubungi Padawan dan seterusnya melalui fasa 1 di area Tapah sini. Jadi diminta semualah, kita semua memberi sokongan yang padu kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan khasnya kepada GPS lah. Jadi ini hari lah kami berketua dari Padawan, kita dapat sudah bina baru, dapat tempat yang perjalanan kita dari kampung ke Pasar Kuching Serian lebih cepat lagi. Sini lama ya, mau pergi Padawan sana itu jam buka sana mau pakai itu bot, pakai sungai. Tapi sekarang itu jalan pun bengkok-bengkok sama lah. Kalau ada bagus sekarang buat lurus lah. Tambah kampung pun pergi sama lah. Sama kapal punya orang pergi sana pun senang lah. Bagus lah itu projek. Pada majlis yang sama, Ketua Menteri turut mengumumkan peruntukan berjumlah 1.4 juta ringgit untuk membangunkan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Tapah. Jadi akhirnya saya juga mendapat tahu bahawa pihak sekolah telah memungut lebih kurang 1.4 juta. Saya dah janji dolar tu dolar, saya akan beri tambahan 1.4 juta juga kepada sekolah ini untuk meneruskan pembangunan sekolah Tapah di kawasan ini. Jadi tuan. Terdahulu, Datuk Roland Sagah Wee In dalam ucapannya turut menyatakan mengenai perancangan untuk membina blok kelas di SJKC Tapah. Jelasnya keadaan kelas sedia ada sudah uzur dan kurang selamat bagi anak-anak pelajar. Dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita ini juga orangnya. Sungguh bermurah hati pada masa itu beliau telah memberi 500,000 untuk sekolah Tapah ini di tahun 2013. Dan beliau pada masa itu juga ada menyatakan biarlah pihak sekolah, pihak PIBG dan lembaga pendidikan sekolah cari lagi dana. Kita akan beri, kata beliau pada masa itu, one to one untuk sekolah. Sekolah difahamkan bahawa sekarang mereka telah mengumpul kurang lebih 1 juta lebih lah. So, I don't know sir, I appeal to your good generosity dan lihat apakah yang kerajaan kita dapat beri through your good serve.
Mengulas lanjut mengenai SJKC Tapah, Guru Besar Chung Pin Pin mendedahkan pembangunan di sekolah tersebut dijangka bermula Disember ini dengan menggunakan dana kerajaan Sarawak. Perancangan sudah bermula tahun 2015 kerana bilik belajar ini sudah uzur kerana mengancam keselamatan murid. So, kami lembaga dengan PMG meeting ada perancangan buat satu bangunan baru dah 4 tingkat. Actually, we have already collected about 1.5 million the fund currently, but from the public and all the from the jabatan, and currently we still not enough. So kami bincang melalui YB Datuk Roland, beliau YB pun rela membantu kami dengan memohon dari pihak CM telah diluluskan tadi dibenarkan another tambahan 1.4 million. So dengan duit sebegini ini kami percaya pembangunan kami akan dimulakan secepat mungkin. December end of this year. We try to start as soon as possible. Bakal memanfaatkan seramai 198 orang menerusi projek tanaman kelompok dan juga projek ternakan. Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak menambah peruntukan RM1 juta bagi projek Agriculture Facilitation Fund AFF di kawasan Serembu. Menterinya Dato' Amar Douglas Ugambas berkata dengan adanya program seperti ini, ia akan memanfaatkan penduduk luar bandar dengan latihan serta geran yang diperuntukkan. Kementeriannya juga telah memperkenalkan pertanian moden seperti fertigasi berstruktur, hidroponik, aquaponik dan Internet of Things IoT dalam mencapai visi Sarawak untuk menjadi net food exporter menjelang 2030. Program ini penting untuk kita beritahu kepada rakyat apakah program pertanian yang baru. Tadi saya dah nyebut tujuannya adalah jadi net exporter barang makanan tahun 2030. Tapi apabila kita dapat meningkatkan pengeluaran, maknanya pendapatan orang nanam nanas, orang nanam buah, orang nanam sayur, orang ternak ikan, orang ternak ayam juga meningkat. Kerana kita harap kita dapat meningkatkan pendapatan orang kebun tidak kurang dari 4,000 satu bulan. Jadi kalau kita menggunakan teknologi baru, ianya tidak mustahil. Jadi inilah kita nak beritahu tuan-tuan dan puan apakah program-program yang dijalankan kementerian supaya kita dapat tentukan rakyat khususnya di luar bandar dapat tingkatkan pendapatan supaya hidup lebih baik, lebih senang. Katanya lagi, Matlamat Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jari Tun Openg juga adalah untuk menaik taraf hidup rakyat. Jelasnya perkara ini bukan sekadar janji. Untuk tahun ini sahaja, sejumlah RM265 juta untuk projek AFF telah diperuntukkan oleh GPS untuk Sarawak. Lagi berita baik untuk semua. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak hari ini mengisytiharkan kluster perubatan kucing tamat. Ini sekaligus mengurangkan jumlah kluster yang masih aktif di Sarawak. Selain itu, hari ini juga tiada kes positif COVID-19 dilaporkan dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal sebanyak 682 kes. Dimaklumkan juga tiada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital hari ini. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat hari ini kekal seramai 659 orang. Tanah perkuburan Islam Sarike akan dipindahkan ke tapak baharu dengan keluasan 10 hektar di Sentebu. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pembangunan Tanah dan Alam Sekitar merangkap Adun Kuala Rajang Datuk Len Talif Salih berkata peruntukan berjumlah RM2 juta telah diluruskan bagi tujuan itu.
Len mendedahkan perkara demikian pada program gotong royong membersih tanah perkuburan Islam bahagian Serike. Program gotong royong seperti ini katanya bertujuan mengukuhkan perpaduan umat Islam serta mengekalkan keharmonian masyarakat pelbagai kaum, agama, budaya dan adat resam. Dalam perkembangan lain, Datuk Len Talif telah menggariskan 3 faktor utama sebagai persiapan menghadapi pilihan raya negeri ke-12 akan datang. Tegasnya, jentera parti perlu sentiasa bersedia ditambah baik serta jangan mendengar tipu helah dari pembangkang. Dalam sesi dialog bersama pemimpin ranting PBB Kuala Rajang Zon Serike hari ini, kata Len sokongan terhadap parti perlu diutamakan berbanding sokongan terhadap individu kerana pemimpin boleh ditukar ganti tetapi parti harus kekal dan kukuh. PBB Kuala Rajang Zon Serike mengenungi 12 ranting dari Serike, Selalang, Sari, Kerapa Kerubung, Muara Payang dan Bukit Kinyau. Ini pula perkembangan sukan. Majlis Sukan Negeri Sarawak kini dalam perancangan untuk menyediakan beberapa aksi persahabatan buat pasukan bola sepak Sukma Sarawak. Menurut pengarahnya Dr. Ong Kong Swee, ia termasuk menguji pasukan dari negara jiran Kalimantan Barat Indonesia selain pasukan Sabah. Bagaimanapun tegasnya, sebarang keputusan masih bergantung kepada situasi semasa memandangkan dunia kini masih dibayangi COVID-19. Dalam erti kata lain, jika situasi masih belum selamat sepenuhnya, perlawanan mungkin tidak akan diadakan. Mengimbau sejarah Sarawak pernah memenangi ibu segala pingat pada perlawanan akhir Sukma 1990 di Stadium Negeri. Baik, sekian itu sahaja untuk waktu ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Luqman Muhammad. Salam Ibu Pertiwiku.